Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan baru belum lagi angkat sumpah. Hari Isnin ni baru akan angkat sumpah. Tapi ramai sudah komen, sudah kutuk, sudah tidak puas hati dengan kerajaan baru yang dicadang. Mereka kata macam-macam. Ini kerajaan Perikatan Nasional 2.0, kerajaan UMNO, kerajaan recycle. Tak lama lagi keluarlah ini kerajaan pintu belakang, kerajaan tebuk atap dan macam-macam lagi. Ramai orang tidak sedar, mungkin sebab perkara ini tidak diajar di sekolah-sekolah di Malaysia. Kerajaan ini ialah apa yang dipanggil His Majesty's Government ataupun kerajaan tuanku. Ini bukan kerajaan yang macam-macam label diberi. It is His Majesty's Government, kerajaan tuanku. Oleh kerana tuankulah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang merestui atau memperkenan penubuhan kerajaan. Sekiranya tuanku tidak setuju, tidak perkenan, maka kerajaan ini tidak boleh ditubuhkan. Simple. Walaupun Agong perlu bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri, dan Perdana Menteri telah pun mengangkat sumpah. Tetapi kita semua tahu memang Agong ada kuasa untuk menentukan bentuk kerajaan. Kalau tidak, sebab apa sudah lebih dari setahun, semenjak tahun lepas, Anwar Ibrahim bersama pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang lain hampir tiap-tiap bulan pergi mengadu ke istana, lari pergi ke istana untuk komplain bahawasanya inilah itulah. Mereka minta tuanku Agong campur tangan, ambil tindakan. Dulu terhadap Muhyiddin Yassin, dan sebelum tu pun dia orang dah komplain ke istana tentang Najib Tun Razak. Sebab apa ahli politik, terutama sekali dari pembangkang, pergi ke istana untuk komplain, untuk minta campur tangan ataupun tindakan dari istana untuk nak tukar kerajaan? Kalau Agong tak ada kuasa, sebab apa mereka buang masa? Ini kerana Agong ada sikit sebanyak kuasa menentukan bentuk kerajaan. Siapa akan menerajui atau mengetuai kerajaan dan sebagainya, termasuk ahli kabinet. Di negeri-negeri pun sama, apabila Sultan tidak setuju dengan misalan cadangan menteri besar ataupun cadangan ahli exco. Banyak kali berlaku, hampir tiap-tiap pilihan raya berlaku, banyak negeri di mana Sultan menolak calon menteri besar ataupun calon ahli exco. Dan ramai yang menteri besar mencadang untuk menjadi exco, Sultan tolak, tukar nama lain. Jadi benda ni memang ada sikit sebanyak kuasa tuanku, ada ke di pusat Agong ataupun di negeri-negeri, misalan Sultan ataupun yang di-Pertuan Besar ataupun Raja Perlis. Mereka semua bukan saja ada kuasa, tapi sejarah dah menunjukkan tiap-tiap pilihan raya ada campur tangan istana dalam pelantikan ahli exco, menteri besar, menteri kabinet dan sebagainya. Boleh ke Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, dan boleh ke Ismail Sabri melantik jemaah menteri ataupun ahli kabinet tanpa direstui atau diperkenan oleh Agong? Mengikut Anwar, mengikut Pakatan Harapan dan pemimpin-pemimpin pembangkang, tak boleh. Kena ikut Agong. Kalau tak ikut Agong, derhaka. Ini yang diulang banyak kali oleh Anwar dan pemimpin Pakatan Harapan. Jadi kerajaan ni bukanlah kerajaan PN 2.0 ataupun kerajaan tebuk atap ataupun kerajaan pintu belakang ataupun kerajaan UMNO ataupun kerajaan Ismail Sabri Yaakob. Dia ialah kerajaan tuanku, His Majesty's Government. Dan tuanku
telah merestui atau memperkenan supaya kerajaan ini bersama Perdana Menteri dan Jemaah Menteri ataupun ahli kabinet seperti yang disenaraikan hari ini. Kalaulah Anwar, Lim Guan Eng, Mat Sabu, pemimpin-pemimpin pakatan, termasuk pemimpin UMNO sekalipun, kalau tak puas hati, pergilah jumpa tuanku. Mohon untuk mengadap. Dan pergilah buat aduan kepada tuanku. Bahawasanya patik sekalian yang menentang kerajaan tidak puas hati dengan pilihan tuanku. Patik-patik sekalian dari golongan pembangkang merasa yang tuanku telah membuat kesilapan besar. Yang tuanku tidak mengikut kehendak rakyat. Tuanku telah melanggar kehendak rakyat dengan memilih kerajaan seperti berikut. Jadi kami mahu tuanku campur tangan dan ubah balik senarai Jemaah Menteri. Kami tidak mahu orang-orang tersebut menjadi menteri. Kami mahu orang lain jadi menteri. Jadi perkara ni yang sebenarnya bukanlah tuanku nak campur tangan sangat. Tapi apabila Muhyiddin Yassin hampir 2 minggu dulu, apabila Muhyiddin Yassin Perdana Menteri semasa itu menjemput Pakatan Harapan membentuk satu kerajaan perpaduan bipartisan government ataupun unity government, mereka tolak. Mereka kata mereka tak mau terima jemputan. Tak sanggup bersama dengan Perikatan Nasional untuk membentuk satu kerajaan berpaduan, kerajaan perpaduan di antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Mereka menolak. Mereka kata hanya satu saja mereka nak, iaitu Muhyiddin letak jawatan. Dan perkara ni mesti diserah kepada tuanku untuk keputusan tuanku. Bermaknanya letak jawatan dan serah ke tuanku untuk menentukan Perdana Menteri baru dan kabinet baru. Inilah yang mereka nak. Pakatan Harapan minta seperti berikut. Maka Muhyiddin pun ikutlah. Muhyiddin pun letak jawatan. Dan bukan saja Muhyiddin, tapi keseluruhan kabinet letak jawatan. Dan Muhyiddin telah menghadap tuanku, telah sembah kepada tuanku bahawasanya mereka nak suruh Patik letak jawatan, maka Patik pun letak jawatan. Terserahlah kepada tuanku melantik Perdana Menteri baru dan kabinet baru. Jadi tuanku Seri Paduka Agong pun telah membuat demikian. Tuanku telah memilih satu Perdana Menteri baru mengikut peruntukan di dalam Perlembagaan Malaysia. Tuanku tidak boleh melantik seorang Perdana Menteri dengan mengedepikan, dengan membelakangkan Perlembagaan Malaysia. Tak boleh. Tuanku kena ikut perlembagaan. Dan mengikut perlembagaan, Ismail Sabri Yaakob lah menjadi Perdana Menteri. Dan mengikut perlembagaan, Ismail Sabri Yaakob lah yang memilih Jemaah Menteri, ahli kabinet. Dan tuanku telah perkenan dan telah buat apa yang Anwar, Lim Guan Eng, Mat Sabu dan semua pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan minta. Iaitu terima surat peletakan jawatan Muhyiddin, lantik Perdana Menteri baru dan lantik kabinet baru. Itu yang mereka nak dan itu yang tuanku telah buat. Jadi kerajaan hari ini ialah kerajaan tuanku, His Majesty's Government. Kalau di England mereka tak kata Boris Johnson's government, mereka kata Her Majesty's Government, sebab kita ada Ratu Elizabeth. Dia Her Majesty's Government ataupun His Majesty's Government. Itulah istilah yang diguna. Jadi orang Malaysia kenalah faham proses yang telah dijalani untuk melantik kerajaan baru, dan janganlah buka mulut kutuk sini, kutuk situ, sungut sini, sungut situ, sebab benda ni akan terpelanting balik kepada Agong. Semua kritikan yang dibuat akan dituju kepada Agong. Sasaran kutuk ni ialah Agong. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.